Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh. وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala temukan lagi kita untuk kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dan jadikan hati kita daripada hati-hati yang sejahtera untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan hati kita di atas jalan agama dan mentaatinya sebagaimana yang sering kita baca doanya di dalam tahiyat akhir. Jika ada kesempatan, kita akan cuba syarahkan tadi. Kalau di video yang pertama kita dah sebutkan ataupun kita dengarkan qasidah daripada Al-Imamul Haddad dan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Yang pertama, qasidah Al-Imamul Haddad menceritakan tentang bagaimana keadaan seseorang bila mana dia tu telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Cukuplah pengetahuanku tentang Tuhanku daripada aku meminta dan memilih. Fadu'ai wabtihali, doa dan tangisanku ataupun ibtihalku sebagai saksi bahawa aku sentiasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang sangat indah disusun oleh Al-Imam Al-Haddad dalam menyatakan dalam kehidupan ini yang kita perlukan adalah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan.
sehingga kita menyebutkan kepercayaan kita terhadap pengetahuan Allah tentang diri kita lebih daripada kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Itu hakikatnya. Kerana yang menciptakan kita adalah Allah, dan yang menentukan kehidupan kita, takdir kita sebagaimana telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jalanilah kehidupan dengan ridha di atas segala ketentuannya. Jalanilah kehidupan dalam keadaan mengharap keridaan dan juga keampunannya. Mudah-mudahan ia menjadi sebab kita dapat dihimpunkan di akhirat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, kita masuk terus ke perbahasan kita. Bab yang kelima pada menyatakan kedekut dan sayang kepada harta. Kedekut dalam kitab-kitab Jawi disebutkan sebagai kikir. Dalam Hidayatus Salikin disebut kikir. Dan sayang kepada harta. Ini adalah sifat manusia yang memang menjadi keinginan hawa nafsu. Tetapi ianya bukan satu perkara yang baik. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ayyuhal Walad, manusia nanti akan berbantah-bantah, akan bermusuh-musuh. Yang pertama kerana ilmu, yang kedua kerana harta, yang ketiga kerana jawatan. Maka mencintai harta ini satu penyakit. Sebab itu bila mana seseorang terjangkit dengan sifat mencintai harta, dia perlu untuk membuang penyakit tersebut. Sebab itu disebutkan bilakah waktu terbaik untuk seseorang bersedekah adalah ketika dia rasa sangat kedekut ataupun ketika dia tak ada harta. Alhamdulillah. Ketahuilah kedekut itu adalah sebahagian daripada sebesar-besar penyakit yang boleh membinasakan. Syekh membawa kepada kita ketika mana untuk kita ambil perhatian dalam setiap bab. Ni kalau cara syarah pelan-pelan. Kalau kita lihat pada setiap bab, Syekh mendatangkan satu poin yang penting untuk kita ambil perhatian ataupun perkataan yang penting untuk ambil perhatian. Ketahuilah bahawasanya kedekut ini boleh membinasakan diri kamu. Sifat kedekut boleh membinasakan diri, boleh merosakkan diri. Bahkan ketika seseorang nak kedekut, dia kena fikir apa yang dia kedekutkan, sedangkan apa yang dimiliki sendiri bukan miliknya. Kita ni kalau nak kedekut, biar barang kita, jangan kedekut barang orang. Sekarang ni apa yang kita rasa kita punya? Tak ada. Diri kita pun milik Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran sebut, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Maka rezeki ni kamu daripada Allah, kebahagiaan kamu daripada Allah. Sebab itu para ulama sampai sebut dalam bab bahagia, paling kurang pun, paling lekeh pun, kalau kita nak bahagia ataupun nak sesuatu, mintalah daripada pemiliknya. Maka kalau orang nak bahagia, mintalah daripada pemilik bahagia. Siapa pemilik bahagia? Allah Ta'ala. Maka kenapa meminta daripada seseorang yang lain? Dalam kitab Fiqhul Hayah kita sebutkan, mungkin ada dari kalangan pelajar-pelajar ataupun yang mengaji dengan kita, selalu ingat pesanan. Apa dia? Ketika kamu merasakan seseorang dapat membahagiakan kamu, kamu kahwin dengan seseorang ataupun kamu buat baik dengan seseorang yang kamu rasa dia dapat membahagiakan kamu, ketahuilah dia sendiri tidak boleh membahagiakan dirinya. Kita harapkan seseorang untuk bahagiakan kita, kita kena tahu orang tu sendiri pun tak boleh bahagiakan dirinya sendiri. Maka kebahagiaan itu bukan dari sesiapa, tetapi kebahagiaan itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
mintalah dari pemilik bahagia, maka kita akan dapat rasai kebahagiaan. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan siapa menjaga dirinya dari dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka merekalah yang berjaya. Orang-orang yang berjaya melatih dirinya daripada sifat kedekut, itu orang-orang yang berjaya di sisi Allah. Allah sebut dalam Al-Quran. Maka perkara-perkara ini perlu dibaca, difahami. Maka kita tahu bila mana kita rasa kedekut, masa tu kita sedekah. Contohnya, kita kalau pergi keluar makan dengan sesiapa sebagai contoh, biarlah dia kaya, dia belanja, waktu tu kita belanja dia, walaupun dia lagi banyak duit daripada kita, kerana kita melawan kehendak hawa nafsu. Itu mujahadah. Pahala mujahadah besar kerana kita lawan kehendak hawa nafsu, dan ketika itu waktu terbaik untuk bersedekah. Tengok dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah. Tengok, Allah sebut harta benda yang dikurniakan Allah. Apa yang ada pada kita? Pemberian. Apa yang ada pada kita adalah kurniaan. Maka jangan rasa bakhil, jangan rasa nak simpan takut habis. Tengok dalam Al-Quran, Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, bagaimana cara syukur dengan harta? Infak harta. La azidannakum, sudah tentu bertambah. Nanti ada dalam bab pemurah, dalam bab penawar bagi hati, di belakang dalam bab jud, bab pemurah. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala menyebutkan, siapa yang dia bersedekah kemudian dia jadi miskin, datang jumpa saya bayar balik. Kerana apa? Kerana tak ada orang yang miskin dengan sedekah. Menginfakkan sesuatu ke jalan Allah tak pernah sia-sia. Ketika kita merasakan ianya sia-sia, terbatal amal yang telah kita lakukan. Maka kena jaga baik-baik. Kalau syarah macam ni tak habis lah. Kita baca laju sikit. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat nanti. Apa yang kita kedekut sangat nanti, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ayat-ayat cerita tentang kedekut ni. Surah Al-Lail ayat 8 hingga 11 kita boleh terujuk. Surah Al-Isra ayat 17 sampai 29. Surah Al-Isra ayat 29. Surah Muhammad ayat 38. Semuanya menceritakan tentang sifat orang yang kedekut. Maka kedekut ini penyakit, kena ingat. Nak buat, jangan cakap nak buat macam mana, dah aku memang macam ni, ataupun contoh ada orang kata macam tu, maka itu penyakit. Maksudnya boleh diubat. Tak ada orang kata ni dah memang dari dulu macam ni, kena ubat. Kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, iyyakum wasyuha. Sayyidina Ibn Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wasyuh, jauhkan diri kamu dari penyakit kedekut. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuhi. Rosaknya umat-umat terdahulu, hancurnya umat-umat terdahulu kerana sifat ini. Jadi sifat kedekut memang memudaratkan. Bukan sahaja memudaratkan diri, bahkan memudaratkan hubungan kita dengan makhluk ataupun dengan manusia yang lain. Orang tak suka pada kita, orang berbicara tentang kita, itu semua perkara yang tidak baik. Sayyidina Abu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ada 3 perkara yang membinasakan, kata Nabi. Yang pertama, kedekut yang dituruti. Kita punya hati kata jangan bagi kat orang ni.
jangan ni, jangan ni, jangan ni, jangan sedekah, jangan bagi, jangan tolong, jangan ni, jangan ni, maka kedekut yang diikuti itu akan memusnahkan diri kita. Jangan dituruti sifat ini. Sebab tu disebutkan waktu terbaik untuk bersedekah waktu diri kita rasa kedekut, kerana kita melawan kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikuti dan seorang yang merasa takjub dengan kelebihan diri sendiri daripada khuyala. Khuyala ni orang-orang yang riak, takabur dan sebagainya. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilu sakhiyyu ahabbu ila Allah min 'abidin bakhil. Kalau kita baca hadis-hadis saja di dalam kitab ini sudah cukup untuk ingatkan kepada kita, semua sifat mazmumah tidak pernah membawa kita pada kebaikan di dunia dan di akhirat. Nabi kata apa? Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, tetapi jauh daripada neraka. Orang yang kedekut pula jauh dari Allah, jauh daripada syurga, jauh daripada manusia. Tengok, Allah pun tak disukai, Allah pun tak suka, syurga pun jauh daripadanya, bahkan manusia juga menjauh daripadanya. Mana nak datang kebahagiaan? Tak ada kebahagiaan. Dia rasa seronok dengan hartanya yang disimpan, hakikatnya dia tidak mendapat kebahagiaan daripada kehidupannya. Kerana apa? Kerana limpahan daripada Allah tak ada. Syurga pun tidak menanti dirinya, manusia pun tidak mahu berkawan dengannya. Maka apa yang akan diperoleh daripada kehidupan? Kebahagiaan dunianya tidak dikecapi, kebahagiaan akhiratnya juga entah ke mana. Kalau kita merasakan kerana harta yang banyak itu membawa kebahagiaan kepada kita, maka perlulah kita ingat bahawasanya harta ini milik Allah. Sekejap sahaja Allah boleh ambil. Mudah saja. Hari ini kita dapat, esok dah boleh habis duit kita. Contoh, kita ada 1,000. Kita ada 1,000, kita tak nak sedekah. Ada orang minta sedekah RM10, RM20, RM30. Kita tak nak bagi. Kata, 1,000 sayanglah duit. Tak nak bagi. Fardu takdir daripada Allah. Esok, wal'iyadzubillah, seseorang yang kedekut tadi, dia keluar pagi esok, keluar ke rumah dia, aksiden. Kereta dia rosak. Perlu bayar RM900 untuk repair kereta dia. Berapa tinggal? 100. Oh, Ustaz ni, kalau saya sedekah tu, lagilah langsung tak boleh repair kereta. Tak, ingat dalam hadis, bahkan para ulama telah sebutkan, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menjauhkan kita daripada bala. Maka mungkin kerana seseorang itu sedekah RM30, RM10, Allah jauhkan dia daripada bala dan ujian, maka kereta dia tak rosak, tak aksiden. Hanya RM20. Kerana apa? Allah mengetahui. Hidup ini jangan hanya fikir dengan akal, tetapi fikir bagaimana jadi hamba kepada Allah dengan beramal mengikut lunas yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bila sedekah tudfa'ul bala. Para guru kita berpesan apa? Kalau boleh sedekah setiap pagi. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini urusan seharian aku dimudahkan, aku dijauhkan daripada ujian dan bala, daripada segala musibah, dipelihara ahli keluargaku. Sedekah walaupun RM1. Yang penting istiqamah. Tu nanti dalam sabar kita belajar. Sabar ada 3 jenis. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar dalam ujian. Kita ni tahu sabar dalam ujian je. Sabar dalam taat macam mana, Ustaz? Ini ada dibahaskan di dalam kitab ini. Baik. Jadi di situ tengok diceritakan tentang keadaan orang-orang yang bakhil, macam mana keadaannya.
dia hanya dekat dengan neraka. Bahkan disebutkan apa dia? Orang yang jahil tetapi pemurah lebih Allah suka daripada hamba yang bakhil. Abid ni ahli ibadah tetapi bakhil. Kerana apa? Kerana rasa memiliki harta. Kalau dalam kelas selalu saya tanya, bila permulaan kita akan rasa sedih, rasa kehilangan? Saya rasa banyak anak murid saya masuk dalam ni, mungkin ada seorang boleh jawab. Saya tunggu, saya ada letak satu kat sini, walaupun live kat depan saya boleh tengok lah siapa yang sembang ke apa ke. Siapa boleh jawab yang mungkin ada dalam pengajian. Bila kita akan mula rasa sedih, bila kita akan mula rasa kehilangan? Kak Raha ada, Kak Faridah ada. Siapa boleh jawab? Bonda saya pun ada. Bila kita mula rasa kehilangan, bila kita mula rasa kesedihan, seorang boleh jawab. Kita akan cuba habiskan 5 bab ni dahulu. Nafisah, Pohyi ataupun Nafisah, yang panggil Nafisah. Barakallahu fik. Ketika kita mula rasa memiliki, permulaan kita rasa memiliki adalah permulaan kita akan rasa kehilangan dan permulaan rasa kekecewaan. Bila kita rasa ini kita punya, maka kita akan rasa kehilangan dan kekecewaan bila tak ada tu. Tetapi orang yang tak pernah rasa memiliki, tetapi merasakan ini semua milik Allah, ada tak pernah rasa kehilangan? Tak akan pernah rasa kehilangan. Kita kalau tengok kereta orang hilang, tak rasa apa-apa. Tapi kalau kita bila kita rasa, bila kereta kita yang hilang, kalutlah kita menangis lah, buat report, semua kita buat sebab kita punya. Maka dalam hidup, bila kita mula merasa memiliki terhadap sesuatu, itu permulaan kita akan merasa kehilangan, permulaan kekecewaan, permulaan kesedihan dan sebagainya. Maka ingat, dalam kehidupan kesemuanya milik Allah. Maka kalau kita menangis, naam, tetapi ingat semuanya akan kembali kepada Allah. Baik, asal penyakit kedekut. Macam mana boleh seseorang tu dia datang penyakit kedekut? Ketahuilah, kedekut berpunca daripada sayang kepada harta. Tu je. Rasa memiliki lah. Sebab itulah kita jadi kedekut. Dan ia adalah sifat tercela. Jadi sebab tu sayangkan harta dan juga kedekut adalah saling berkait. Dalam hadis marfu' riwayat daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tattakhidhu ad-dhi'ata fatarghabu fid dunya. Jangan kamu jadikan kampung yang diambil hasil mahsul lalu kamu inginkan dunia. Bagi orang yang tidak dilalaikan oleh kampung tersebut, maka tidak mengapa jika dia mengusahakannya. Jadi bila kita duduk satu tempat, jangan kita disibukkan dengan apa yang ada di dalamnya sampai menyebabkan kita inginkan dunia. Kita ingat ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah, tempat bercucuk tanam untuk hari akhirat. Bukannya untuk menetap sepenuhnya selama-lamanya di dunia. Tetapi kita hanya lintas sebentar, lalu di R&R untuk menuju ke jalan yang lain ataupun destinasi yang lain. Itulah dia alam akhirat. Oleh itu hadis ini bukanlah dimansuhkan kerana ada riwayat yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga mengusahakan kebun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dalam surah An-Nur Allah sebut
ibadat itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli daripada menyebut serta mengingati Allah. Jangan kerana urusan dunia kita dilalaikan daripada mengingati Allah. Para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, ketika mana ada daripada urusan dunia mereka yang melalaikan mereka daripada Allah, mereka jual hasil keuntungan daripada dunia yang mereka peroleh dan diberikan kepada agama Allah sebagai tanda penyesalan mereka. Memiliki harta bukan dicela secara mutlak. Okey, dekat sini Syekh nak bagi tahu pula kepada kita, bukanlah ketika mana disebutkan penyakit kedekut datang dari sifat cintakan harta, kita dilarang untuk memiliki harta. Maka dekat sini disebut apa? Ketahuilah, harta bukanlah dicela secara mutlak. Bukanlah ada harta dicela, tak. Kerana melalui harta orang membantu orang lain, menginfakkan sesuatu di jalan Allah. Tetapi ia dicela jika ia melalaikan seseorang daripada ibadah. Ingat, jangan sampai urusan dunia kita melalaikan kita daripada ibadah. Daripada solat, daripada puasa, daripada berzikir. Kalau kita dilalaikan daripada melakukan ataupun melaksanakan perkara yang menjadi keutamaan untuk kita lakukan, maka ketika itu ia dicela. Ingat satu kaedah yang disebut oleh Al-Imamul Haddad dalam hikamnya. Kata Al-Imamul Haddad, ketika kamu sedikit harta, kamu tidak boleh buang kefakiran dalam diri kamu. Maka ketika kamu banyak harta, kamu tidak akan pernah rasa kaya. Itu kata Al-Imamul Haddad. Sedemikian dengan ilmu, ketika kamu ada sedikit ilmu, kamu tidak beramal dengannya, maka ketika banyak ilmu menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Harta yang boleh menolong untuk beribadah adalah dipuji. Tapi kalau seseorang tu ada harta, dengan harta tersebut dia pergi umrah, dengan harta tersebut dia bantu pembinaan masjid, dengan harta tersebut dia buat kebaikan, kerana dia tak rasa ini milik dia, tetapi Allah letakkan pada dia untuk dia berikan kepada jalan-jalan Allah. Maksudnya harta itu ada jalan untuk dia ibadah, maka perkara itu dipuji. Jadi yang perlu kita betulkan adalah bagaimana kita mendepani hati kita, diri kita bila kita dapat harta. Itu je. Saya suka dulu cerita bagaimana keadaan saya ataupun bila mana mula-mula saya start kerja. Mula-mula dapat RM600, masa belajar tak ada gaji. Lepas tu bila mula berkhidmat sebagai pembimbing ibadah haji dan umrah, maka dapat gaji ataupun elang RM2,000. Tapi panjang nak cerita, dan selalu saya cerita dalam kelas khusus. Tapi nak cerita, daripada situ juga kita akan fahami, kita mudah untuk sebut, oh nanti bila kaya nak bantu. Tapi kena ingat, bila mana kita dapat harta, penyakit cintakan harta akan cepat datang. Maka kena segera merawatnya sebelum ia menjadi lebih teruk. Ataupun kita duduk bersama dengan orang-orang soleh yang mereka akan membetulkan diri-diri kita. Daripada Sayyidina Amr bin As berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Tengok bahagian ni pula Syekh nak bagi tahu harta itu dipuji sebagaimana Nabi sebut sebaik-baik harta yang baik berada pada orang yang baik. Maka kalau orang yang saleh ada harta yang banyak, perkara itu baik. Kerana apa? Dia tahu ke mana nak letak harta tersebut. Seseorang tidak sepatutnya membanyakkan hartanya. Apa yang lebih utama ialah mengambil harta mengikut kadar yang cukup sahaja. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah, kalaulah dia nak buat sesuatu dengan kumpulkan harta, ataupun kalau dia nak ataupun ada harta yang banyak, datangkan dahulu niat-niat yang baik, niat-niat yang saleh untuk dia mendapatkan harta tersebut, supaya jangan nanti harta tersebut menjauhkan dia daripada Allah. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa,
Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad bekalan di dunia dengan sesuatu yang mencukupi. Cukupnya. Cukup untuk hidup, tidak meminta pada orang, sudah. Kita ni tak cukup-cukup. Tengok, melalui doa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa orang yang berakal sepatutnya tidak memenatkan diri untuk mencari harta lebih daripada keperluan, kerana tidak ada kebaikan pada perkara tersebut. Yang diperlukan adalah bagaimana dirinya akan terus mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Kita kena ingat, setiap hari kita makin berusaha untuk mengumpulkan harta, dan setiap hari itu umur kita semakin pendek. Ketika kita sudah kumpulkan untuk mengecapi kebahagiaan dengan harta tersebut, sudah sampai waktunya ketika itu kita bertemu dengan Allah. Maka ketahuilah hidup kita sangat sekejap. Tak sempat apa-apa pun. Ada kalanya sebenarnya apa yang telah kita peroleh, yang Allah kurniakan sekarang, yang ada di tangan kita, sebenarnya dah lebih daripada cukup untuk hidup sampai meninggal. Maka apa yang kita perlukan dalam pencarian kita mengejar sesuatu yang bersifat sementara, yang bukan hak milik kita. Kan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang apa yang menjadi hak kita adalah apa yang kita infakkan. Kerana apa yang ada di dalam bank kita, dalam poket kita, dalam tangan kita, dalam tabung kita, itu hanya nanti akan jadi hak pewarisan. Ada orang kata, memanglah Ustaz, saya simpan ni untuk anak-anak, untuk ahli keluarga, nanti bila mana saya meninggal, tak adalah dia orang bergaduh mencari harta dan sebagainya. Benar. Tapi saya ingat apa yang disebut oleh Syekh Yusuf. Beliau sebutkan ketika mana daripada Mesir beliau singgah ke Indonesia sebelum datang ke Malaysia. Dia kata, ketika aku berada di Indonesia, ramai sangat orang datang mengadu tentang berlaku perselisihan antara keluarga tentang ahwal dan keadaan mereka dalam masalah harta pusaka, masalah pusaka macam-macam. Maka apa disebutkan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ni bergaduh, yang ni tak nak jual, yang ni nak ni, yang ni nak duit, yang ni nak harta dan sebagainya. Maka dia kata, bila aku duduk, aku fahami, dan dia kata, aku dapati ketika semua orang merasakan harta yang ditinggalkan itu akan membahagiakan keluarga, ada kalanya rupanya harta yang dimiliki itu memporak-perandakan lagi keluarga yang ditinggalkan. Kerana ada harta, tidak ada harta bukan tanda bahagia. Tetapi kebahagiaan itu datang dari hati yang bersih. Maka tinggalkan anak-anak dan keluarga dalam keadaan iman yang kuat kepada Allah, pergantungannya kepada Allah. Maka bila bergantung kepada Allah, siapa yang akan cukupkan? Siapa yang akan jaga ahli keluarga? Allah Ta'ala. Selesai. Maka mudah-mudahan dengan membaca kitab ini dapat memberi sedikit keyakinan dalam hidup kita bahawasanya hidup kita bergantung kepada Allah. Jangan pening, contohnya adik-adik di USAS yang bersama dengan kita, pening nanti, oh Ustaz sekarang ni dah lah dengan pandemik COVID kan, bila grad ni tak tahulah ada kerja ke tak ada. Ada kerja ke tak ada, tak tahulah macam mana nanti. Degree ni tak tahulah ada nilai ataupun tidak. Jangan fikir tentang perkara tersebut. Yang kita fikir, bila kita jadi penuntut ilmu, maka orang yang menuntut ilmu, rezeki itu Allah jamin. Yang penting belajar. Masalahnya kita masuk belajar, kita main-main. Yang tu yang masalah. Lepas tu macam mana kita nak klaim diri kita pelajar, sebenarnya kita tak belajar? Itu persoalan untuk kita jawab. Baik. Ukuran yang mencukupi adalah tidak sama dengan seseorang yang lain. Jadi kita tak boleh sama keperluan orang dengan keperluan kita.
Sebab itu tak boleh ukur kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan kita, kerana keperluan setiap orang berbeza-beza. Orang yang duduk di Perak contohnya tak sama keperluan dengan orang di Selangor. Kerana apa? Kerana cost living yang tinggi. Contohnya di Selangor sewa rumah mahal, maka mungkin keperluannya lebih. Walaupun kita lihat gajinya besar, kita tu, saya nak kerja di Selangor lah Ustaz, sebab gaji kat Selangor besar. Memanglah gajinya besar, tengoklah perbelanjaannya besar atau tidak. Tolnya setiap laluan. Kita dekat kampung, lalu kat mana pun tak ada tol. Maka itu sudah membezakan. Jadi jangan bezakan kebahagiaan kita dengan orang. Walau bagaimanapun ukuran yang dipuji syarak ialah seseorang boleh kuat mengerjakan ibadah dengan ukuran harta tersebut. Yang dipuji syarak ni apa? Orang ada harta, dia gunakan harta itu untuk mentaati Allah. Keburukan, seterusnya Syekh bawa kepada kita, jika seseorang itu lebih daripada ukuran yang mencukupi, harta dia lebih daripada mencukupi, maka ia membawa kepada 3 keburukan. Yang pertama, mengajak pada maksiat. Kita kalau ada duit lebih ni, senanglah buat maksiat. Maksiat ni semua mahal-mahal. Nak pergi kelab, nak pergi mana-mana, semua mahal-mahal. Perlu kepada dana ataupun pada duit. Pergi masjid free je, tak ada orang pergi. Pergi masjid, mengaji kitab free je, tak ada orang hadir. Maka apa keburukan bila kita ada duit yang lebih? Pertama, orang kalau tak boleh jaga diri dia, dia mudah melakukan maksiat. Itulah sebabnya orang kaya lebih mudah untuk melakukan maksiat dibanding dengan orang miskin. Contohnya apa? Hari ini kemaksiatan bukan kena keluar dah, dekat tangan je. Orang kalau tak ada duit, tak boleh beli kredit untuk main internet. Tapi orang kaya, internet dia unlimited. Jadi itu sahaja boleh membezakan bagaimana orang kalau dia ada kadar melebihi daripada kadarnya, boleh dia mudah untuk memaksiati Allah Ta'ala. Sebab tu tadi yang saya sebut, istighfar Al-Imam Hasan Al-Basri tersebut sangat baik dibaca. Dia dibaca ikut hari, bermula hari Jumaat sehingga hari Khamis. Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah, aku memohon keampunanmu daripada segala nikmat yang telah engkau berikan, tetapi aku gunakan nikmat tu untuk memaksiatimu. Orang apa macam ni? Kita lah tu semua kita. Kita kalau lah kata orang yang dahlah kita tolong dia rompak rumah kita, itu memang tak kenang budi, tak kenang jasa. Bayangkan kita hamba Allah, Allah bagi semua nikmat pada kita, kita guna nikmat tu untuk memaksiati Allah Ta'ala. Hamba apa kita? Itu persoalan untuk kita jawab. Baca macam ni, nanya kita kan, baca laju sikit. Dari tadi ustaz kata nak baca laju, tapi tak boleh. Jadi pembacaan kitab ni pun dia ikut semangat. Sebab tu mengaji online ni bukan senang. Kita yang di rumah tu pun dah dengan satu hal dah. Anak ni macam-macam hal. Mungkin ada yang baca kitab ni sambil baring, mungkin ada yang sambil makan nasi lemak, macam-macam lah. Sambil tengok TV pun ada juga. Tak tahu macam mana kalau sambil tengok TV sambil mengaji. Tu kira kategori wali-wali lah. Kategori wali-wali. Jadi yang mengajar lagi lah, dia pun tak tahu siapa yang dengar. Yang ada depan dia cuma telefon untuk live, ada lampu satu, ada kipas, ada meja. Tak tahu orang dengar ke tak. Tetapi yang menyampaikan, kita ingat dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana sampai ke Mekah, Allah perintahkan untuk naik ke Jabal Abi Qubais, panggil orang buat haji. Nabi Ibrahim kata, siapa yang nak dengar ni? Tak ada orang kat Mekah ni, lembah kosong. Maka Allah bagi tahu supaya panggil orang buat haji. Yang menyampaikan adalah Allah Ta'ala. Maka dalam kita mengaji ni pun, mengajar ni pun, tak payah fikirlah. Saya pun tak payah nak fikir siapa yang dengar, siapa yang tidak. Siapa yang Allah kehendak padanya untuk dapat kebaikan, maka dia akan dengar. Selesai.
Tak payah fikir berapa orang yang tengok. Allah, apa saya tak sampai tak sampai 3,000 orang tengok. Tak payah fikirlah orang yang orang lain 3,000 orang tengok. Tak perlu. Bukan kerja kita nak fikir berapa orang yang dengar, berapa orang yang catat dan sebagainya. Baik. Jadi tidak berupaya melakukan maksiat adalah termasuk daripada memelihara daripada diri daripada maksiat. Orang kalau dia tak mampu untuk buat maksiat, maka dia telah pelihara diri dia. Maka ada kalanya, tengok, orang ketika kemiskinan menghalang diri daripada maksiat, maka kemiskinan itu nikmat. Sebab dengan kemiskinan orang tidak lakukan maksiat. Dengan kekayaan seseorang melakukan kemaksiatan, kekayaan itu musibah. Maka jangan fikir kemiskinan dan kekayaan hanya pada miskin dan kaya, tetapi fikir bagaimana ia membawa seseorang kepada Allah. Kerana matlamat kehidupan adalah untuk sampai ke destinasi, itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, walau bagaimanapun bersabar untuk tidak melakukan maksiat ketika mempunyai harta adalah lebih sukar dibanding dengan ketika tidak punya harta. Bila ada harta adalah ujian. Bila ada harta adalah ujian. Itu pertama. Jadi bila banyak kita ada harta lebih daripada kecukupan, yang pertama kata Syekh, kemaksiatan akan mudah dilakukan. Yang kedua, mengajak untuk berseronok dengan yang harus dan yang halal. Apabila dia terbiasa dengan keselesaan, nescaya dia tidak kuat untuk meninggalkannya. Kita bila dah biasa senang, maka akan susah bila susah. Jadi susah nak tinggalkan. Kalau dah biasa rumah besar, dah biasa dengan segala kemewahan, bila memandang ataupun berada pada keadaan yang susah, akan rasa tidak selesa. Ia juga akan menyebabkannya terlalu suka dengan harta. Apabila dia sudah suka dengan harta, nescaya akan menyebabkannya melakukan beberapa kesalahan. Bila kita ada harta, lepas tu tiba-tiba tak ada, maka kita akan berusaha untuk dapatkan semula apa yang telah hilang pada kita. Tengok, menyebabkan nanti kita buat benda-benda yang salah. Nabi kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cintakan dunia adalah ibu kepada segala kesalahan. Sebabnya ialah suka kepada harta membawa seseorang ke dalam perkara syubhah. Bila kita suka harta, memang membawa kita kepada syubhah. Kemudian makruh dan kemudiannya haram. Yang ketiga, lalai daripada zikrullah. Yang ketiga apa? Bila mana kita banyak harta, maka banyaklah yang nak kena diaudit. Hari ni berapa duit keluar, bagi duit kat mana, berapa dapat untung. Fikiran dan diri kita secara zahir, fikiran kita semua fikir tentang perkara tersebut. Maka apa keburukannya? Kita jadi lalai dari ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ini kerana hatinya sibuk memikirkan tentang pertengkaran yang terjadi dengan pekerjanya, pembahagian keuntungan, jika melibatkan rakan kongsi, bagaimana untuk mendapatkan harta dan menambahkannya. Itulah yang akan kita fikir. Selama ni tak ada harta, tak pernah fikir. Bila ada harta yang kena fikir, maka itu perkara-perkara yang perlu kita ingat. Mungkin perkara-perkara ini sebenarnya telah berlaku kepada kita kerana umur kita pun dah banyak. Habis tu takkan kita nak tinggalkan. Usahakan untuk diubah. Usahakan untuk didisiplinkan diri kita. Macam kita sebut tadi, kalau sebenarnya kita kira duit yang kita ada, harta yang kita ada, cukup dah sebenarnya sampai kita meninggal. Tapi kita masih lagi mencari. Maka sekurang-kurangnya datangkan niat yang baik. Kalau kita tokeh perusahaan, takkan nak tutup rezeki orang lain itu dicari melalui kita. Datangkan niat yang baik. Datangkan niat yang baik. Fikir pada waktunya. Waktu ibadah, ibadah. Jangan fikir. Semua perkara ini boleh menyebabkan hati menjadi hitam, menghilangkan kejernihannya dan melalaikan daripada zikrullah.
Allah sebut dalam surah Al-Takasur, tengok jelas, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu akan dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta. Hatta zurtumul maqabir. Sampai bila Allah kata? Sampai kamu meninggal. Sampai masuk dalam kubur. Selagi tak masuk kubur, itulah sifat manusia. Baik, keburukan sifat kedekut. Ketahuilah kedekut itu tidak mahu mengeluarkan harta pada perkara yang diwajibkan syarak, seperti zakat dan nafkah kepada isteri, atau maruah harga diri, seperti harta yang diberikan kepada penyair untuk menghalangnya daripada mencerca dirinya. Seseorang yang tidak memberikan sesuap makanan daripada bahagian yang lebih setelah memberikan nafkah yang wajib kepada isterinya, bukanlah dinamakan kedekut. Jadi yang dinamakan kedekut bila mana kita tak sempurnakan hak zakat, nafkah dan sebagainya. Dan bila kita keluarkan sesuatu lebih daripada apa yang wajib, itu namanya pemurah. Tu konsep tu kena jelas. Pemurah ialah memberikan sesuatu daripada bahagian yang lebih setelah menyelesaikan yang wajib pada syarak dan muru'ah tadi. Jadi secara asal yang dicela oleh syarak adalah orang yang kedekut macam mana? Orang yang tidak menyempurnakan hak yang wajib dikeluarkan. Zakat, nafkah, keperluan dan lain-lain. Okey. Sekarang yang terakhir daripada bab ini, disebutkan oleh penulis bagaimana cara untuk mengatasi sifat kedekut. Ya, dengan dua cara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Jadi buku ini sangat baik kalau kita dapat buat seperti peta minda dan sebagainya, kongsi dengan sahabat-sahabat kita, kerana dia dah letak macam mana caranya. Yang pertama cerita tentang definisi. Yang kedua, apa kelebihan, apa keburukan. Kemudian datangkan Al-Quran dan Sunnah tentang perkara yang disebutkan. Kemudian bagaimana cara mengubatinya. Kesemuanya ada cara ubatnya, telah diberikan oleh Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala. Yang pertama dengan ilmu, iaitu apa dia? Melalui ilmu engkau tahu seksa pada hari akhirat dicela di dunia. Dengan ilmu kita tahu siapa yang kedekut ni Allah cela. Di dunia dicela, di akhirat dapat siksa. Yang kedua, harta tidak akan mengikutmu ke dalam kubur, kerana yang akan mengikutmu ke dalam kubur adalah amalan. Seperti sedekah. Jadi kalau kita ada duit, duit tak ikut kita. Tapi kalau kita ada duit, kita sedekah, sedekah akan ikut kita ke kubur. Tu dengan ilmu. Oh, macam tu baiklah aku buat macam tu. Nanti rentetan ini kita akan faham dalam bab pemurah nanti. Semua harta milik Allah dan Dia memberikannya kepadamu untuk kamu gunakan pada sesuatu yang memberi faedah. Kena ingat harta ini milik Allah, maka jangan kedekutlah. Jika menyimpan harta untuk merasa seronok ketika memenuhi kehendak hawa nafsu, maka pahala di akhirat lebih menyeronokkan. Tu cara untuk kita ingat juga. Kalau kita rasa ada harta seronok, tapi kita kena tahu kalau kita infak, kita seronok dekat akhirat. Jadi nak seronok kat akhirat ke nak seronok kat dunia? Dah tentu nak seronok dekat akhirat. Keperluan anaknya, kalau kita simpan harta, yang pertama ada orang dia simpan harta untuk seronok, nanti nak pergi jalan-jalan ke, memenuhi kehendak dia, maka dia kena tahu ada yang lebih berfaedah, itulah dia infak untuk akhirat. Yang kedua, keperluan anak. Nak simpan nanti untuk anak-anak, maka apa kata Syekh, maka seolah-olah dia menyediakan kebaikan kepada anaknya, tetapi nanti dia akan bertemu dengan Tuhannya dengan kejahatan. Yang ketiga, bukankah perkara ini perkara yang paling jahil kerana menyenangkan orang lain dan memudaratkan diri sendiri. Al-Imam Al-Haddad sebut dalam Hikam, dia kata ajibun, ajaibnya manusia, sesuatu yang belum pasti ditempuhi telah dibuat persiapan seluruhnya. Kita ada harta, anak-anak kita siapkan rumah seorang satu, kereta seorang satu. Belum tentu lagi apa yang akan jadi pada anak kita, tapi kita harapkan anak kita semua jadi salih dan salihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi belum tentu lagi nanti
Kita meninggal, dia doakan kita, dia bagi bekal pada kita tiap hari di alam barzah dan sebagainya. Tapi kita dah siap kebahagiaan untuk dia. Tetapi kata Al-Imamul Haddad, untuk sesuatu yang pasti ditempuh, dia tak buat apa-apa. Apa dia? Persiapan setelah kematian. Tak ada buat apa-apa. Amalan tak ada, zikir tak ada, sedekah tak ada, infak tak ada. Semua tak ada. Maka ajaib ada manusia macam ni. Maka Alim Syekh kata apa? Dia buat kesenangan untuk orang lain, walaupun ahli keluarganya, tetapi untuk dirinya adalah kemudaratan. Kalau para guru kita kata apa? Ingat, anak-anak kita ada rezeki sendiri yang Allah telah jamin. Kalau kita dapat rezeki, kita bagi pada mereka, maka Allah bagi kita pahala dengan melalui kita mereka dapat rezeki. Itu je. Kalau kita tak ada, Allah bagi ikut lain. Maka jangan kita pening-pening kepala dalam uruskan rezeki. Kemudian yang kedua, tindakan dan amal. Hendaklah engkau memaksa dan menguatkan diri dan bersikap pemurah. Hendaklah engkau beristiqamah dalam keadaan begitu sehingga sikap pemurah menjadi kebiasaan. Bila kita, macam mana nak ubat penyakit kedekut? Jadi orang yang sentiasa suka memberi, walaupun mula-mula secara paksa. Akhirnya dia akan jadi mendarah daging. Yang kedua, tidak mengapa jika engkau berniat namamu akan menjadi baik dalam kalangan orang ramai, jika selalu bersikap pemurah, dan akan mendapat balasan di dunia dan akhirat. Walau bagaimanapun, jika sudah terbiasa menginfakkan harta ke jalan kebaikan dan sudah menjadi seorang yang pemurah, maka buangkanlah niat tadi. Mula-mula tak apalah. Tapi bila mana kita dah melewati satu masa, maka ketika itu kita kena ubah niat kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Fasal ke-6, suka kepada pangkat atau jawatan. Kita rehat 5 minit, kemudian kita akan sambung. Kita akan selesaikan insya-Allah pada pengajian pagi ini sehingga selesai sifat mazmumah. Insya-Allah saya akan usahakan juga, walaupun sukar tetapi tetap akan diusahakan. Insya-Allah. Kita rehat 5 minit.
Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, bab yang ke-6, kitab yang kedua, fasal pada menyatakan suka kepada pangkat ataupun jawatan ataupun kedudukan ataupun kemegahan. Ketahuilah, pangkat atau merasa megah ialah suatu keinginan yang perlu dipenuhi kemahuannya, seperti menjadi kaya dengan memiliki harta benda yang banyak. Memiliki pangkat dan harta benda yang banyak, kedua-duanya menjadi sebab untuk menunaikan keinginan hawa nafsu. Orang yang nak harta, orang yang nak pangkat, secara asasnya itu adalah memenuhi keinginan hawa nafsu. Dan tercapai apa yang diimpikan. Suka kepada pangkat adalah sifat yang tercela dan menjadi penyebab kebinasaan. Nanti huraian panjang juga kita boleh baca antaranya dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Kemudian disebutkan, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi, dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan. Orang-orang yang ingin berjaya di akhirat, maka kehidupannya di dunia lagi telah mengingatkannya tentang Allah, dan bukan ingin menjadi masyhur di sisi manusia. Maka kerana itu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala disebutkan tersembunyi, ataupun disebutkan Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Mereka tidak dikenali di dunia, tetapi terkenal di langit oleh penduduk-penduduk langit dari kalangan malaikat. Kemudian dalam ayat ini Allah telah menghimpunkan antara inginkan ketinggian pangkat dan kerosakan. Allah juga menerangkan bahawa akhirat adalah untuk orang yang tidak menginginkan kedua-duanya. Maka dalam hidup kita, untuk kita mendapat kebersihan hati, kena tanam dalam diri kita, bukanlah yang kita cari adalah harta sebagai tujuan, apatah lagi pangkat. Apa yang dimaksudkan dengan ketinggian adalah pangkat, yakni kemegahan. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sesiapa yang berkehendak kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan daripadanya. Mereka tidak beroleh di akhirat kelak selain daripada neraka, dan gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang telah mereka kerjakan. Jangan jadikan amalan yang kita telah lakukan di dunia sia-sia dan kita tidak mendapat apa-apanya di akhirat kelak. Tapi jadikanlah kehidupan kita agar kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik. Namun dekat sini tengok, Syekh bawa kepada kita untuk faham. Syekh kata, ketahuilah, pangkat tidak dicela secara mutlak seperti juga dengan harta. Bukanlah maknanya tak boleh langsung orang ada pangkat, ada kedudukan, tapi ada keadaan yang dibenarkan. Tengok, bahkan ada juga pangkat yang dipuji dan manusia perlu kepadanya seperti mana manusia perlu kepada sedikit harta. Oleh itu, setiap pangkat yang diperlukan untuk tujuan kebaikan adalah dipuji. Contohnya pangkat seseorang yang rapat dengan raja,
yang menggunakan kedudukannya itu untuk menghalang kezaliman dan untuk memberi nasihat kepada raja. Kalaulah kita ketahui keberadaan kita, kedudukan kita di suatu kedudukan membawa kebaikan kepada umat, maka itu adalah perkara yang dipuji. Tetapi kalaulah hanya kerana ingin menuntut keinginan hawa nafsu kita, maka ia merupakan perkara dikeji. Maka bagaimana nak ubati penyakit ni? Maka Syekh sebutkan dapat diubati dengan dua perkara. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Macam mana nak ubat penyakit cintakan kedudukan? Dia hendaklah tahu segala keburukan yang cepat di dunia jika ada pangkat, seperti manusia dengki kepadanya dan boleh mencederakannya. Orang kalau ada pangkat, maka dia kena tahu apa keburukan yang diperoleh kalau ada pangkat. Akan selalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketika mana dia ada pangkat, maka dia akan mudah dibenci. Mudah dibenci ataupun akan ada orang dengki padanya. Itu yang pertama. Baik, dia hendaklah tahu juga susah menjaga pangkatnya daripada hilang. Kerana sesiapa sahaja yang mempunyai pangkat, dia sentiasa dalam kerisauan. Takut hilang pangkatnya kerana hati manusia boleh berubah-ubah dan Allah berkuasa membolak-balikkan hati hambanya, muqallibal qulub. Dia juga hendaklah tahu walaupun dengan pangkatnya boleh membuatkan orang sujud kepadanya, dia tidak kekal kerana dia dan orang yang sujud kepadanya tadi juga akan mati. Ini ingatan-ingatan untuk kita. Ketika kita rasa selesa dengan pangkat, ketika kita rasa selesa dengan apa yang kita punya, maka ketahuilah bahawasanya semua itu nanti akan binasa. Oleh itu, patutkah dia suka dengan pangkat dunia yang binasa, yang akan menyebabkan kehilangan kemegahan di akhirat kelak? Itu dari sudut ilmu. Bila orang tahu macam tu, jadi tak sukalah kepada dunia. Sebagaimana macam mana nak potong rasa lazat pada dunia dengan mengingati mati. Orang bila ingat mati, makan tak lalu, nak pergi mana-mana pun tak semangat dan sebagainya. Seterusnya, tindakan amal. Tindakan ataupun amal. Lakukanlah sesuatu yang dibolehkan oleh syarak yang boleh menghilangkan kedudukan engkau pada sisi manusia, seperti apa yang diceritakan bahawa seorang raja menziarahi seorang yang sangat zuhud. Apa yang kita nak buat bila mana kita nak hilangkan rasa cinta dan nak ubat rasa suka kepada jawatan? Kalau kita seorang raja contohnya kan, maka rendahkan diri kita, pergi ziarah orang yang zuhud, ziarah orang yang susah dan sebagainya. Ketika orang zuhud tadi tahu raja akan datang, dia menyuruh supaya dihidangkan makanan. Dia makan dengan begitu lahap dan banyak sekali supaya raja tidak melihat kezuhudannya. Ketika raja melihat keadaan tersebut, raja terus balik. Ketika itulah orang zuhud tadi mengatakan, Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan kamu daripadaku. Wallahu a'lam. Ni kisah amal. Macam mana untuk kita jauhkan diri daripada amal ni sebenarnya. Tadi salah faham dalam baca teks tu. Dia kata, bagaimana untuk elakkan kita cintakan harta dan kedudukan. Jadilah kita macam orang zuhud ataupun kisah yang dibawakan dalam ni, iaitu bila mana ada daripada perkara-perkara yang membawa kita kepada jawatan dan
harta, cari jalan untuk hindari. Contoh apa? Orang zuhud tadi didatangi oleh raja. Sebab apa? Raja tengok dia zuhud, mungkin raja nak bagi kedudukan dan juga bagi harta pada dia. Maka dia buat perangai lah, dia buat perangai sehingga raja tu berpaling daripadanya. Maka dia rasa bersyukur. Baik, itu tentang cintakan kemekahan. Sekarang cintakan jawatan. Bab yang ketujuh, cinta kepada dunia. Hubbud dunia. Dunia lebih susah lah. Ketahuilah apa yang dimaksudkan dengan dunia itu ialah apa sahaja yang ada di dunia, yang sangat diinginkan, yang sedap-sedap, dan segala harta benda yang diinginkan oleh hawa nafsu dan ia merasa tamak dengannya. Harta dan pengaruh termasuk dunia. Apa sahaja yang tidak memberi manfaat selepas kematian, akhirat pula apa sahaja yang tidak memberi manfaat selepas kematian, akhirat pula apa sahaja yang boleh memberi manfaat selepas kematian, walaupun ia berada di dunia, seperti ilmu, ibadat dan makanan yang membantunya untuk mengerjakan ibadat. Kemudian cinta dunia dicela. Cinta kepada dunia adalah sifat yang dicela oleh syarak dan ia adalah kepala, yakni punca utama kepada segala kesalahan. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka ada pun orang yang melampau perbuatan derhakanya serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya. Maka perbuatan mencintai dunia ini satu perkara yang dicela. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Sekiranya nilai dunia menyamai sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'allimah." Dunia itu ditinggalkan dan dijauhkannya apa yang ada di dalamnya melainkan zikrullah. Dunia ni semua dicela, melainkan apa yang ada di dalamnya daripada zikrullah. Apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang alim dan orang yang belajar ilmu. Kemudian disebutkan lagi oleh Syekh, ketahuilah walaupun dunia dicela, ia adalah kebun untuk akhirat. Maka Syekh setelah mana bagi ingatan pada kita, maka Syekh bagi tahu juga kepada kita bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walaupun dunia itu dicela, tapi kita kena ingat dunia adalah kebun untuk akhirat. Maka seseorang itu dia tidak akan mendapat dunia, dia tak akan memperoleh
daripada kebaikan di akhirat, melainkan amal yang dilakukan di dunia. Jadi kalau ada orang dia nak pisahkan dunia dan akhirat, sudah tentu ia tidak akan boleh untuk dilakukan, kerana tempatnya untuk akhirat adalah di dunia. Untuk dapat kebaikan di akhirat adalah apa yang dilakukan di dunia. Engkau akan mendapat hasilnya di akhirat terhadap semua amal kebaikan yang engkau lakukan di dunia. Dunia adalah tempat untuk menyediakan bekalan untuk perjalanan yang sangat panjang, iaitu perjalanan ke negeri akhirat yang kekal, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan buatlah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Orang yang selamat di dunia, kebinasaan tidak berlaku melainkan orang yang dilalaikan oleh dunia daripada akhirat dan dilupakan oleh segala keseronokan daripada perjalanannya. Perumpamaannya adalah seperti seorang yang bermusafir bersama orang ramai di dalam hutan. Dia melihat buah-buahan di dalam hutan tersebut dan memakannya dengan penuh selera, sehingga dia tertinggal daripada rombongannya. Dia sesat dan diterkam oleh binatang buas. Ketahuilah, sesiapa yang beranggapan walaupun badannya berlumuran dengan dunia tetapi hatinya tetap kosong dan bersih daripadanya, dia sebenarnya telah ditipu oleh syaitan. Tu. Siapa yang rasa dia hanya luaran je dengan dunia tapi hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tertipu. Tengok kata al-Imam al-Hasan al-Basri, innama mathalu sahibi dunya kalmashi fil ma' hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadamah. Hanya saja perbandingan mempunyai dunia seperti yang berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air tiada basah oleh dua tapak kakinya? Tu. Kalau orang kata dia berurusan dengan urusan dunia tapi hatinya tak ada terpaut dengan dunia, maka Imam Hasan al-Basri kata, kalau orang berjalan dekat air, adakah dia boleh melalui air tanpa ada basah? Maka sudah tentu boleh mudah tercangkuk dengan dunia. Sayyidina Ali menyebutkan ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Apa yang halal di dunia menjadi sebab untuk dihisab, yakni diperiksa pada hari kiamat, dan apa yang haram menjadi sebab untuk tidak diseksa dengan api neraka. Seterusnya dekat situ ada kisah riwayat Nabi Isa AS. Sekarang secara kesimpulan nak bagi tahu kepada kita, antara penyakit lagi yang perlu dihindari adalah cinta kepada dunia. Jangan rasa seronok dengan dunia sehingga kita tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jangan rasa kita seronok dengan dunia sehingga kita lupa kehidupan yang kekal abadi adalah di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bab yang ke-8 pada membahaskan tentang sombong. Ketahuilah, sombong ialah merasakan dirinya lebih sempurna daripada orang lain dan melihat orang lain lebih hina daripadanya. Itu sifat sombong. Apa dia sombong? Merasa diri lebih baik daripada orang lain dan melihat orang lain lebih hina daripadanya. Ini mudah dijangkiti oleh setiap orang bila mana dia merasakan dirinya ada kelebihan sedikit daripada orang lain. Dia ada harta sikit dah rasa hina dah orang lain. Dia ada ilmu sikit rasa hina dah orang lain. Maka sebahagian ulama menyebutkan ini adalah ummul amrad. Ini adalah ibu kepada segala penyakit. Ia termasuk dalam sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati, dan ia adalah maksiat hati yang tersembunyi yang paling besar. Ni kat sini Syekh dah sebut jelas.
Allah berfirman, qila dkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, kekallah kamu di dalamnya, amat buruklah tempat tinggal orang yang sombong. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wa la ubali. Ketinggian itu selendangku dan kebesaran itu kainku, maka sesiapa yang mencabut dan merebut mana-mana salah satu antara keduanya daripadaku, pasti aku akan mencampakkannya ke dalam api neraka Jahannam dan aku tidak peduli. Maka sifat takabur ataupun sifat ketinggian adalah sifat Allah. Janganlah seseorang itu cuba merebutnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia sifat kibriya, sombong? Iaitu merasakan diri lebih tinggi daripada orang lain dan melihat dirinya lebih mulia daripada orang lain. Merasa agung pula, azamah. Apa dia azamah? Merasa agung pula keadaan sesuatu pada dirinya mulia, sempurna dan kaya. Jadi ada beza kibriya dan juga sombong. Sombong iaitu kibriya lebih tinggi daripada merasa agung, yakni azamah. Kerana sombong adalah kemuncak bagi azamah. Itulah sebabnya sombong diumpamakan seperti selendang dan azamah seperti kain yang dipakai di pinggang. Kita lihat hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada sifat sombong. Orang yang ada masuk dalam hatinya seberat biji sawi sifat takabur sikitnya, maka sudah tidak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana kita mengetahui sifat takabur merupakan sifat yang tercela, maka kita ketahui bahawasanya sifat merendah diri adalah sifat yang terpuji. Jika sombong adalah sifat yang dicela, maka merendah diri ataupun tawaduk adalah sifat yang dipuji oleh syarak. Nanti akan ada perbahasan khusus tentang tawaduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Cuma kita tengok sedikit tentang tawaduk. Dalam kaedah sebut man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk, Allah akan mengangkat dirinya. Maka biarlah dalam kehidupan kita dipandang rendah oleh manusia, tetapi kita dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita tengok di bahagian belakang sikit, saya rasa tu daripada kitab tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan oleh penulis sifat sombong adalah dosa yang besar sehingga orang yang sombong tidak akan masuk syurga walaupun hanya seberat biji sawi. Besarnya dosa sombong sampai kalaulah orang dia punya sifat sombong hanya sebesar biji sawi, itu telah menghalang dirinya daripada masuk syurga. Maka ingat, kita di dunia tidak ada bezanya antara satu sama lain. Yang membezakan adalah takwa, sebagaimana telah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka kemudian disebutkan apa dekat sini? Bagi orang yang sombong ada 3 perkara buruk yang ada padanya. 3 sifat kekejian yang ada pada orang yang sombong.
Yang pertama apa dia? Merebut sifat yang dimiliki oleh Allah. Orang yang dia nak sombong dalam hidup ni, sebenarnya dia mengambil sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada hak untuk sombong kerana kita hamba. Maka jangan kita cuba-cuba untuk sombong dalam hidup. Mengingkari perkara sebenar dan menghina orang lain. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar, dan mengingkarkan ia akan dia, dan menghinakan ia akan manusia. Yang ketiga, penyebab kepada bersifat dengan sifat-sifat terpuji, penyebab kepada tidak bersifat dengan sifat terpuji. Maksudnya apa? Orang yang ada padanya sifat sombong, maka ia akan tidak mampu untuk bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Sebab apa? Sebab dia rasa diri dia lebih baik daripada orang. Maka nak jadi pemurah susah, nak jadi pemaaf susah, nak jadi tawaduk susah, nak jadi semua susah. Kerana apa? Kerana dia sudah terjangkit dengan ibu kepada segala penyakit. Itulah dia sifat sombong. Okey, kita tengok apa ubat kepada sombong. Ni yang penting. Penting ubat kepada sombong. Kata Syekh, ketahuilah ubat sombong ialah orang yang sombong hendaklah mengetahui hakikat dirinya yang berasal daripada air mani yang hina, dan akan berakhir menjadi bangkai yang tidak bernilai. Ketika kita nak sombong, kita ingat hidup kita bukannya kekal. Bahkan sampai masanya kita akan meninggal. Kemudian yang kedua, dia kata antara kelahiran dan kematian dia membawa najis yang ada di dalam perutnya. Antara kelahiran dan kematian dia membawa najis yang ada di dalam perutnya. Sombong apa kita? Dalam diri kita penuh dengan najis. Perut kita najis, telinga kita najis, dalam hidung ada tai hidung, dekat mulut ada tai gigi. Dahulunya dia tidak ada di dunia, kemudian dijadikan oleh Allah dengan berasal daripada tanah. Kita semua berasal dari tanah, maka tidak ada yang hendak kita banggakan. Dia melalui proses penciptaan, iaitu bermula daripada air mani. Semua kita datang daripada air mani yang hina. Kemudian kesemuanya atas rahmat dan kasih sayang Allah kita diciptakan. Maka apa yang kita rasa kita lebih baik daripada orang? Dahulunya dia tidak ada pendengaran, penglihatan, ilmu pengetahuan dan kekuatan. Semuanya dijadikan oleh Allah. Dia boleh terkena penyakit sakit kerana penyakit. Kadang-kadang dia sakit yang tidak boleh dihalang. Kemudian kadang-kadang dia ingin tahu tentang sesuatu tetapi dia jahil, tidak tahu tentangnya. Kemudian dia ingin melupakan sesuatu tetapi dia tetap mengingatinya, atau sebaliknya ingin mengingat sesuatu tetapi dia lupa. Kemudian dilebut lagi, dia membenci sesuatu tetapi akhirnya memberi manfaat kepadanya, atau sebaliknya dia suka sesuatu tetapi akhirnya memberi mudarat kepadanya. Kemudian Syekh kata akhirnya dia akan meninggal dunia dan akan dihisap. Jika dia termasuk isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Kalau kita ada kesombongan dalam diri, menyebabkan dengan kesombongan itu kita masuk neraka, maka kita lebih teruk daripada anjing dan babi, kata Syekh. Anjing dan babi tak dihisap, mereka bukan mukallaf. Oleh itu kenapa dia perlu sombong sedangkan dia adalah hamba yang hina lagi lemah? Apakah patut sombong bagi orang yang membasuh najis dengan tangannya setiap hari dan membawanya selama dia hidup? Alat yang kita guna untuk cuci najis sentiasa kita bawa. Maka apa yang kita rasa hebat sangat kita daripada orang lain? Bab yang ke-9, ujub. Ujub ni adalah perasa-perasan. Perasan.
perasaan baik, perasaan hebat. Ini semua penyakit-penyakit yang boleh merosakkan hati. Ketahui olehmu ujub ialah rasa kagum dengan diri sendiri atau kagum dengan mana-mana kelakuannya seperti ilmu dan ibadatnya. Dia tidak bimbang kelebihan itu akan hilang dan dia lupa bahawa semua kelebihan itu adalah pemberian daripada Allah kepadanya. Jika dia melihat nikmat Allah yang diberikan kepadanya dengan ilmu, amal dan lain-lain, dan dia bimbang kehilangannya serta merasa suka dengan nikmat tersebut maka kerana ia datang daripada Allah, maka ia tidak dinamakan ujub. Jadi apa makna ujub? Definisi ujub ni kita kena fahami dengan baik. Dia kata apa? Ujub adalah merasa kagum dengan diri sendiri atau kagum dengan mana-mana kelakuannya. Maksudnya kagum ada ilmu banyak, kagum dia ibadat banyak. Oh, rasa ya Allah, aku ni dapat semayang banyak. Rasa syok sendiri. Kemudian apa? Dia tidak bimbang kelebihan itu akan hilang dan dia lupa bahawa semua kelebihan itu pemberian daripada Allah. Kita kena ingat kita mampu buat ibadah adalah daripada pemberian Allah. Kita mampu buat segalanya kerana Allah izin kepada kita, bukan apa-apa pun. Jika dia melihat nikmat yang diberikannya, diberi nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Tapi kalaulah kita rasa, ya Allah, aku dapat ilmu banyak ni Allah bagi, aku dapat banyak beribadah kerana izin Allah Ta'ala dan sebagainya, maka ketika itu ia tidak dinamakan sebagai ujub. Tak dinamakan sebagai ujub. Baik. Ujub sebab kepada takabur. Ujub adalah penyebab kepada takabur, yakni sombong. Perbezaan antara ujub dan takabur. Jadi Syekh bagi tahu pula, orang bila mana ujub nanti akhirnya menatijahkan kepada takabur. Sebab apa? Sebab bila dia dah rasa dia ada ilmu dan sebagainya, dia akan jadi memandang hina pada orang lain, memandang rendah pada orang lain dan sebagainya. Perbezaan antara ujub dan takabur ialah takabur yakni melihat orang lain, iaitu orang lain dianggap kurang daripadanya. Ujub pula dia tengok diri sendiri. Ujub adalah sifat hati yang dicela syarak. Tambahan lagi ia menghilangkan pahala ibadat. Kita kalau ada bersifat ujub, pahala kita akan terbatal. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirah wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Kisah dalam peperangan Hunain, sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam banyak medan perang dan perang Hunain terletak di antara Mekah dan Taif. Semasa kamu bermegah dengan bilangan kamu yang ramai, maka ia tidak memberi faedah kepadamu walau sedikit pun. Dalam peperangan Hunain kalau kita baca kisah, orang Islam rasa, oh kami ramai ni boleh menang. Maka rasa dengan bilangan yang ramai ada kemampuan, ketika itu Allah uji mereka. Akhirnya mereka diserang sampailah kemudian Nabi panggil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikatun syuhun muta'un, tadi kita baca hadis ni, wa hawan muttabi'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Antara perkara yang boleh merosakkan diri, perasan dan rasa takjub pada diri sendiri. Maka sifat ujub ni selalu ada pada orang yang ada beberapa kelebihan. Ada ilmu, ada harta, ada rupa dan lain-lain. Kena jaga sifat-sifat ni. Bila mana kita datang jaja perasaan ni, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita terus kepada sebab dan ubat bagi penyakit ujub. Kenapa seseorang itu boleh terjangkit dengan penyakit ujub dan apa ubatnya? Ketahuilah ujub berpunca daripada kejahilan dan ubatnya adalah ilmu pengetahuan. Kenapa orang dia terjangkit penyakit ujub? Sebab dia tak rasa itu penyakit. Itu je. Contohnya, jika seseorang itu merasa ujub dengan sesuatu yang bukan terjadi daripada hasil usahanya sendiri, seperti mempunyai rupa paras yang cantik atau suara yang merdu,
sepatutnya dia tidak merasa ujub kerana ia bukan terhasil dari usahanya. Kita kalau ada rupa cantik, kita kalau ada suara yang sedap, kita kena tahu ini bukan pilihan kita, tetapi ia adalah pemberian Allah. Maka jangan rasa orang yang tak cantik itu hina, kerana kesemuanya daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya bersyukur Allah kurniakan kepada kita, tapi bukan untuk memandang hina kepada orang. Tengok, jika dia merasa ujub dengan hasil usahanya sendiri, seperti mendapat ilmu dan melakukan ibadah, maka dia hendaklah berfikir bagaimana dia boleh mendapatkan ilmu dan dapat melakukan ibadah dengan mudah. Dia akan mendapat jawapan bahawa dia dapat melakukannya dengan mudah kerana ada anggota badan dan akal fikiran. Maksudnya pemberian daripada Allah juga. Kalaulah Allah tak bagi kesihatan, kalaulah Allah tak bagi anggota yang sihat, tak boleh buat ibadah. Maka Allah sebut dalam Al-Quran surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu. Jadi Syekh kata apa? Oleh itu sewajarnya orang yang berakal tahu bahawa jika dia ujub, dia sebenarnya ujub dengan kurniaan Allah dan kemurahannya. Allah lah yang mengurniakan ilmu, pengetahuan dan akal kepadanya. Allah jugalah yang memberi petunjuk kepadanya untuk beribadah tanpa didahului oleh sebab usaha dan ikhtiar. Dalam pada itu ada orang yang tidak diberikan Allah ilmu dan akal dan petunjuk kerana keadilannya. Justru hendaklah seseorang itu takut jika Allah mencabut segala nikmat itu daripadanya. Wallahu a'lam. Baik, bab yang terakhir, bab yang ke-10, riya, yakni menunjuk-nunjuk dalam amal. Kesimpulan dalam bab riya. Al-Imam Al-Haddad menyebutkan di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, kenapa seseorang itu terjangkit dengan sifat riya. Kerana apa? Satu je. Kerana azamatullah dalam dirinya itu kurang. Rasa besarnya Allah dalam dirinya kurang. Sehingga kalau dia berbuat amalan, dia tak rasa cukup Allah sahaja mengetahuinya, tapi kena bagi tahu pada orang lain. Contoh orang bangun malam, dia tak rasa ataupun dia tak puas kalau orang tak tahu. Sebab apa? Sebab dia tak rasa cukuplah ibadahnya, hanya Allah yang tahu. Maka orang yang kurang rasa kebesaran Allah dalam dirinya, itu menjadi penyebab yang utama kenapa boleh datang sifat riak pada dirinya. Baik, kita baca sedikit bahagian riak. Ketahuilah riak ialah melakukan ibadah atau amal kebajikan dengan niat mendapat kedudukan di hati manusia. Ia juga bermaksud seseorang yang melakukan ibadah supaya mendapat manfaat daripada ibadahnya. Itu seperti mendapat harta dan pujian. Riya adalah sifat yang dicela dan haram dengan ijma' ulama. Ia juga dinamakan dengan syirik kecil. Allah sebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaan besar bagi orang yang salat, mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan salatnya, orang yang berkeadaan riak, juga bagi orang yang berkeadaan riak. Celaka bagi orang yang riak dalam ibadahnya. Nabi kata apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar wa huwa riya. Nabi kata apa yang Nabi risau pada kita? Itulah dia syirik yang kecil, dinamakan riya. Melakukan amalan bukan kerana Allah. Kita terus masuk di bawah tu. Ia bermaksud mereka tidak dapat membalas amal ibadah kamu. Oleh itu riya tidak memberi apa-apa kebaikan, bahkan kamu akan rugi dengan merasa penat lelah sahaja, tetapi tidak mendapat pahala. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah mengharamkan syurga ke atas setiap orang yang riak. Jadi riak ni tercela. Riak membatalkan amalan. Riak akan menjadikan kita penat dalam melakukan amal tapi tak dapat apa-apa hasil. Kemudian terus masuk ada di bahagian tu tulis, ketahuilah
riak itu ada 6 jenis. Riak pun ada bahagian-bahagian pula. Yang pertama, riak dengan tubuh badan. Contohnya menunjukkan badan yang kurus dan muka yang pucat supaya orang beranggapan dia mengerjakan ibadat pada waktu malam dan berpuasa pada waktu siang. Tu tunjuk badan penat dan sebagainya supaya orang tahu dia buat ibadat. Tu riak pada tubuh badan. Yang kedua, riak perbuatan. Contoh selalu menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya orang beranggapan dia sedang berfikir tentang akhirat. Tunduk kan. Bagi orang perasan yang dia tu sedang tafakkur contohnya. Riak dengan pakaian, memakai pakaian yang kasar dan bertampung-tampung supaya beranggapan dia seorang ahli tasawuf, yakni sufi. Riak dengan perkataan, berceramah dan memberi nasihat dengan membawa dalil Al-Quran dan hadis dan kata salafus salih, sedangkan hatinya tidak benar-benar kerana Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perkara tersebut. Yang kelima, riak dengan pekerjaan, iaitu contohnya apa? Memanjangkan qiyam, rukuk dan sujud dalam solat ketika depan orang, tapi bila belakang orang laju je. Yang keenam, riak dengan mempunyai murid yang ramai atau selalu berjumpa dengan guru yang ramai. Ni ada orang, semua murid-murid dia ditunjukkan, semua guru-guru dia ceritakan. Maka kesemua sifat-sifat riak ini adalah haram, kata para ulama. Kemudian itu dari jenisnya. Kategori riak, kategori riak ada 3, iaitu riak seorang munafik dengan menzahirkan keimanan di luar tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dosanya lebih besar daripada syirik yang nyata. Yang kedua, riak pada ibadah yang wajib. Contohnya solat zuhur di hadapan orang lain tetapi tidak solat ketika seorang diri. Tu riak dengan ibadah sunat. Ia lebih ringan, iaitu dia tidak riak dengan ibadah yang fardu tetapi riak dengan ibadah yang sunat. Ketika dia berada di tempat yang tidak ada orang, dia tidak melakukan ibadah yang sunat tersebut. Depan orang buat sembahyang sunat, belakang orang tak sembahyang sunat. Ni banyak terjangkit pada diri kita. Sebab dan ubat bagi penyakit riak. Ketahuilah ubat bagi riak ialah menjauhkan diri daripada sebab-sebab yang menyebabkan riak. Apa sebabnya? Iaitu suka pada pujian. Apa yang menyebabkan orang suka pada riak? Yang pertama, suka pada pujian, takut pada celaan dan tamak pada harta. Contoh, seseorang yang bersungguh-sungguh melawan musuh yang ramai dalam peperangan dengan niat supaya orang memujinya sebagai orang yang berani. Bagaimana ubat dia? Seperti yang telah disebutkan dalam tajuk ubat penyakit suka kepada pengaruh, hendaklah sedar pujian hanyalah kesempurnaan yang hanya dirasakan, bukan kesempurnaan yang sebenarnya. Seterusnya dia kata apa? Dia hendaklah tahu tentang kutukan dan siksaan Allah pada hari kiamat. Maka kalau kita suka pada pujian orang, sedangkan kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kita kena tahu perbuatan itu menjadikan nanti kita akan dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis yang kedua, tadi kita kata kita ambil sikit je poin dia. Yang pertama, sebab-sebab yang boleh menyebabkan riak. Yang pertama, sebab orang suka pujian. Yang kedua, kerana manusia takut pada kutukan. Maka bagaimana ubatnya? Kita kena yakin dan percaya bahawasanya celaan manusia dan pujian manusia tak memberikan mudarat pada kita. Kerana kalau kita sudah dipuji Allah, tidak ada memberi kesan pujian manusia ataupun hinaan manusia pada diri kita. Jadi jangan takut pada kutukan manusia. Yang ketiga adalah tamak kepada harta. Orang kalanya riak sebab dia inginkan harta. Maka ubatnya apa dia? Sesuatu yang dia tamakkan seperti harta, benda adalah perkara yang diwahamkan, perkara yang khayal, belum tentu dapat. Kalau dia buat sesuatu untuk harta, maka lebih baik dia buat sesuatu kerana Allah, kerana yakin sesuatu yang diberikan ataupun dilakukan kerana Allah akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Seterusnya di hujung tu disebutkan, ketahuilah antara ubat lain yang boleh menghalang daripada riak ialah engkau sembunyikan ibadahmu seperti mana engkau menyembunyikan kejahatanmu. Dibolehkan untuk menzahirkan ibadah supaya orang lain juga turut melakukannya dan suka mengerjakannya dengan syarat hendaklah ikhlas dan jauh daripada riak. Kata Fudail bin Iyad, ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya'. Riya' itu ialah meninggalkan amal kerana takut riya'. Dia hendaklah mengerjakan ibadah dan bersungguh-sungguh membuang sifat riya'. Jika dia riya' juga, hendaklah dia bertaubat daripada dosa riya' tersebut dengan kadar yang segera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat yang kitab yang ketiga pada sifat-sifat mahmudah. Maka alhamdulillah selesai pembacaan kita pada 10 sifat mazmumah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Qadir. Untuk kita ambil perhatian dan kita kena baca balik kerana kita tak sempat untuk menghuraikan kesemuanya. InsyaAllah pada petang ini kita akan cuba khatamkan kitab ini untuk membahaskan 10 sifat mahmudah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.